22.45 malam pada 18 Desember 2024, Pusat Panggilan Kecemasan 999, Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang digegarkan dengan satu panggilan kecemasan. Di hujung talian, suara seorang lelaki memekik dalam keadaan terdesak. Istri dan anak saya dibunuh, tolong saya. Ada penceroboh, rumah saya di Taman Seri Mahkota, ya Tuhan. Suara itu membuatkan seluruh shift yang bertugas terdiam. Hanya beberapa saat kemudian, isyarat amaran merah diaktifkan. Pasukan polis peronda dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan segera bergegas ke lokasi pada kelajuan tinggi di tengah malam. Lokasi kejadian adalah sebuah rumah teres 3 tingkat yang gah terletak di kawasan perumahan yang tenang di tepi sungai. Pintu pagar besi terbuka luas, lampu di dalam rumah masih menyala, tetapi tiada sebarang bunyi yang menyahut. Suasana terasa begitu tegang, syarat dengan bau kebimbangan. Apabila pasukan polis melangkah masuk, mereka menemui seorang lelaki terduduk di tengah-tengah ruang tamu, yaitu Khairul Nizam, 38 tahun, pemilik rumah tersebut. Dia melutut di lantai, kedua-dua tangannya memegang kepala, seluruh badannya menggigil, nafasnya tercungap-cungap. Tuan, tolong istri dan anak saya. Ada orang bunuh mereka, kata Khairul dengan suara tersekat-sekat. Para anggota polis segera berpecah untuk memeriksa keadaan. Tingkat 1, tiada tanda-tanda pergelutan, tetapi pintu menuju ke tangga mempunyai kesan gelinciran yang aneh, seolah-olah ada seseorang yang berlari dalam keadaan panik. Satu pasukan lain segera naik ke tingkat 2. Di sana, mereka mendapati lampu bilik tidur masih menyala. Tingkap terbuka sedikit. Angin sejuk menerpa masuk, membuatkan langsir berkibaran. Udara pula hanyir dengan bau darah. Satu perasaan seram menyelubungi seluruh rumah. Ketua Inspektor yang mengetuai pasukan memberi isyarat agar seluruh pasukan senyap. Masing-masing dapat merasakan ketegangan yang memuncak sebelum pintu itu dibuka. Di sebalik pintu itu adalah sesuatu yang tidak siapa sangka. Sebuah kes jenayah yang amat serius sedang menanti mereka di dalamnya. Kes itu bakal menggegarkan seluruh bandar di tepi sungai Kuantan itu selama berbulan-bulan kemudian. Apabila pasukan tugas naik ke tingkat 2, suasana serta-merta berubah. Semakin tinggi mereka naik, bau hanyir yang pekat semakin jelas. Cahaya lampu yang terpancar dari bilik tidur di hujung koridor membuatkan semua orang berasa seram sejuk. Ketua Inspektor Azman merendahkan suaranya dengan tenang memeriksa setiap bilik satu persatu. Pintu bilik pertama ditolak perlahan. Di hadapan mereka adalah satu pemandangan yang membuatkan semua orang tergamam. Di atas katil yang luas, Puan Siti Aisyah, 34 tahun, istri kepada pemilik rumah, terbaring tidak bergerak. Selimut dan bantal berselerakan, barang-barang berjatuhan, segalanya kelihatan seperti baru sahaja melalui satu pergulutan yang dahsyat. Lengan kiri mangsa masih diletakkan longlai di tepi katil, jari jemarinya mencengkam seolah-olah cuba mencapai sesuatu pada saat-saat terakhirnya. Seorang anggota muda mendunduk untuk memeriksa, lalu menggelengkan kepala. Seluruh pasukan terdiam selama beberapa saat. Tiada siapa yang berkata apa-apa. Hanya kedengaran bunyi jam dinding yang berdetik perlahan namun menyeramkan. Sebaik sahaja satu pasukan lain membuka pintu bilik kecil di sebelah, mereka terkejut sekali lagi. Adik Adam Haris yang berusia 5 tahun, anak kepada Puan Aisyah, terbaring di atas lantai, betul-betul di sebelah mainannya yang masih berselerakan. Di wajah kanak-kanak itu masih terukir riak ketakutan, seolah-olah tidak sempat memahami apa yang telah berlaku. Suasana senyap sehingga menyesatkan nafas. Anggota polis yang paling berpengalaman pun memerlukan beberapa saat untuk bertenang. Di luar koridor, seorang anggota muda mencengkam kuat pemegang tangga, matanya merah.
Ketua Inspektur Azman segera melaporkan kepada pusat kawalan. 2 mangsa, seorang wanita dan seorang kanak-kanak, dengan tanda-tanda diserang menggunakan objek tajam, memohon agar lokasi kejadian dikepung. Hanya dalam masa 10 menit, pasukan dari Ibu Pejabat Polis Daerah dan Jabatan Forensik tiba di lokasi. Lokasi kejadian dikepung dan setiap kawasan ditutup untuk tujuan siasatan. Para pegawai penyiasat dengan teliti mencatatkan setiap butiran. Tingkap bilik tidur diumpil dari luar. Engselnya tercalar dengan jelas. Beberapa laci digeledah, barang-barang berselerakan. Di atas lantai, terdapat kesan tapak kasut berlumpur, membuktikan penyerang mungkin masuk dari luar. Tanda-tanda awal ini membuatkan semua orang cenderung kepada hipotesis rompakan yang berakhir dengan pembunuhan. Tetapi, apa yang membuatkan mereka tertanya-tanya ialah rumah itu terletak di kawasan perumahan yang mempunyai kamera litar tertutup, pagar besi yang kukuh, dan lampu sensor yang menyala secara automatik apabila ada pergerakan. Adakah perompak yang begitu berani sanggup menceroboh pada waktu lewat malam begini sedangkan pemilik rumah masih berjaga? Pada masa yang sama, Khairul Nizam, si suami, masih duduk termenung di tingkat bawah. Apabila diminta untuk membuat pengecaman, dia rebah, tidak henti-henti meraung memanggil nama istri dan anaknya. Beberapa anggota terpaksa memapahnya keluar dalam keadaan panik. Khairul berkata, "Saya baru balik dari jumpa klien, nampak pintu terbuka. Panggil tak ada orang jawab, lepas tu saya lari naik atas dan nampak semua tuh." Kata-katanya terputus-putus, tetapi cukup untuk mencatatkan waktu Khairul pulang, yaitu sekitar jam 22.30, hanya 15 menit sebelum dia menelepon polis. Ketika itu, Ketua Polis Daerah telah tiba untuk memantau siasatan secara langsung. Lokasi kejadian diambil gambar, kesan cap jari dan sampel biologi diambil di tempat-tempat yang mencurigakan. Semua orang bertindak pantas kerana memahami bahawa setiap saat yang berlalu, peluang untuk menjejaki penjenayah semakin tipis. Di luar, hujan renyai-renyai mula turun. Bunyi angin yang berdesir melalui celah tingkap menjadikan suasana semakin suram. Seluruh kawasan perumahan yang dahulunya aman di tepi Sungai Kuantan itu kini dibanjiri cahaya lampu biru merah kenderaan polis, berselan-seli dengan suara bisikan orang ramai. "Ya Tuhan, rumah Khairul kenapa jadi macam ni?" Malam itu, Bandar Kuantan tidak tidur. Daripada satu panggilan telefon di tengah malam, sebuah tragedi ngeri telah terbongkar di hadapan mata. Dan ketika seluruh pasukan polis menumpukan siasatan ke arah rompakan dan pembunuhan, tiada siapa yang tahu bahawa motif sebenar kes ini jauh lebih mendalam. Hanya apabila laporan bedah siasat dikeluarkan, segalanya mula beralih ke arah yang sama sekali berbeza. Sejurus berita mengenai kes di Taman Seri Mahkota itu sampai, Asisten Komisioner Polis ACP Sulaiman, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Polis Kontingen Pahang, segera mengarahkan penubuhan sebuah pasukan petugas khas. Beliau adalah seorang pegawai yang mempunyai pengalaman hampir 30 tahun dalam menyelesaikan kes, telah menyaksikan tidak sedikit insiden yang menyayat hati. Tetapi apabila melihat laporan awal kes ini, beliau tetap mengeluh. Wanita, kanak-kanak, 2 nyawa dalam satu keluarga. Kita mesti selesaikan kes ini secepat mungkin. 3 pasukan risikan dibahagikan. 1 pasukan bertanggung jawab untuk siasatan di lokasi kejadian, mengumpul kesan dan barang bukti. 1 pasukan lagi menumpukan pada meneliti rakaman kamera litar tertutup di sekitar kawasan dan mengenal pasti individu yang mencurigakan. Pasukan yang terakhir bertanggung jawab untuk menyoal siasat saksi pertama, yaitu orang yang membuat panggilan kecemasan, Encik Khairul Nizam.
Selepas dibawa ke ibu pejabat polis daerah, Khairul Nizam masih dalam keadaan terkejut. Matanya merah bengkak, suaranya serak kerana menangis. Para pegawai terpaksa memberinya masa untuk berehat dan minum air sebelum memulakan sesi rakaman keterangan. Apabila ditanya tentang malam kejadian, Khairul menceritakan dengan agak lancar. Dia berkata pada hari itu disebabkan penghujung tahun, dia sibuk menyerahkan kerja. Sekitar jam 18, dia meninggalkan rumah untuk bertemu dengan seorang rekan kongsi, seorang kenalan dalam bidang pembinaan. Pertemuan itu berlarutan sehingga jam 22. Ramai orang menjadi saksi dia pulang ke rumah sekitar jam 22.30. Saya buka pintu. Nampak lampu masih menyala. Pintu pagar terbuka luas. Saya fikir istri saya bagi jiran pinjam barang atau pergi kemana-mana. Tapi sebaik saja melangkah masuk, saya rasa pelik. Barang-barang bersepah, tangga ada kesan tapak kaki berlumpur. Saya panggil banyak kali, tapi tiada siapa jawab. Bila sampai tingkat 2, segalanya musnah di depan mata saya. Khairul berhenti, menundukkan muka, bahunya terhinjut-hinjut menahan sebak. Seorang pegawai yang mencatat keterangan mengangkat muka memandangnya. Di bawah cahaya lampu kuning yang malap, wajah lelaki itu benar-benar memancarkan riak panik dan kesedihan. Dia beberapa kali tersekat-sekat, terpaksa berhenti untuk menarik nafas. Apabila ditanya lebih lanjut tentang hubungan keluarga, Khairul berkata perlahan, "Kami dah kawin 7 tahun. Istri saya, Aisyah, berniaga dalam talian dan pendapatannya stabil. Keluarga kami hidup bahagia, tiada perselisihan faham, tiada hutang dengan sesiapa." Saya tak faham kenapa jadi macam ni. Lelaki itu menunduk, kedua-dua tangannya digenggam erat. Keterangan Khairul berjalan perlahan, kadangkala terputus-putus, tetapi masih cukup lancar untuk direkodkan oleh pasukan petugas. Selepas disemak, pasukan risikan mengesahkan bahawa pada malam itu, Khairul memang berada di sebuah restoran bersama 2 orang rakannya. Rakaman kamera litar tertutup di kawasan itu juga merakam imejnya meninggalkan restoran sekitar jam 22.15. Ini bermakna keterangan Khairul sepadan dengan garis masa yang diberikannya. Berdasarkan maklumat awal, pasukan petugas khas membuat kesimpulan bahawa motif penjenayah berkemungkinan besar adalah rompakan yang berakhir dengan pembunuhan. Lokasi kejadian menunjukkan tanda-tanda digeledah, tingkap diumpil, barang-barang berselerakan dan beberapa barang kemas kecil milik Puan Aisyah telah hilang. Walau bagaimanapun, apa yang membingungkan para penyiasat ialah, jika ini rompakan, mengapa penjenayah bertindak begitu kejam terhadap 2 mangsa? Seorang wanita dan seorang kanak-kanak, dan mengapa tiada seorang jiran pun yang mendengar sebarang bunyi bising, sedangkan kawasan perumahan itu padat dengan rumah. Dalam mesyuarat tergempar pada malam itu juga, ACP Sulaiman mengarahkan agar semua kamera litar tertutup dari kawasan perumahan hingga ke jalan utama diperiksa. Beliau juga mengarahkan pasukan forensik untuk mengekstrak semua kesan cap jari, sampel darah asing, kesan tapak kasut, dan menghantarnya untuk analisis segera. Menjelang subuh, sejumlah maklumat awal telah dikumpulkan. Semuanya menunjukkan bahawa jenayah itu berlaku dalam lingkungan masa antara 20.00 hingga 21.00 malam, iaitu sekurang-kurangnya 1,5 jam sebelum Khairul pulang ke rumah. Ini buat sementara waktu menolak syak wasangka bahawa dia adalah pelaku secara langsung. Namun, dengan pengalaman bertahun-tahun dalam bidang ini, ACP Sulaiman tidak pernah membiarkan dirinya bersikap sambil lewa. Beliau merenung gambar lokasi kejadian dengan teliti. Barang-barang di dalam bilik tidur digeledah, tetapi peti besi masih utuh, tiada langsung tanda-tanda diumpil.
Barang-barang berharga seperti telepon bimbit dan komputer riba juga masih ada. Kalau ini rompakan, kenapa perompak pergi dengan tangan kosong? Seorang anggota muda memberi pandangan. Tuan, mungkin penjenayah itu dikesan di pertengahan jalan, jadi dia panik dan melarikan diri. ACP Sulaiman mengangguk perlahan, tetapi masih ragu-ragu. Mungkin juga, tapi saya rasa ini bukan sekadar rompakan. Ada sesuatu yang tidak kena dalam cerita ini. Keesokan paginya, pasukan penyiasat kembali ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan kali kedua. Setiap butiran kecil diperiksa dengan lebih teliti. Pada masa yang sama, Khairul Nizam dibenarkan pulang ke rumah saudaranya untuk berehat sementara, tetapi sentiasa diawasi oleh anggota polis untuk memastikan keselamatannya dan membantu proses siasatan. Sepanjang hari-hari pertama, Khairul sentiasa menunjukkan kerjasama sepenuhnya. Dia sedia menjawab setiap soalan, memberikan nomor telepon dan akaun media sosial istrinya, malah secara sukarela mencadangkan agar pihak polis menjejaki penjenayah untuk menuntut keadilan bagi istri dan anaknya. Kesedihan dan sikap kerjasamanya itu membuatkan ramai orang di kawasan perumahan bersimpati. Semua orang menganggapnya sebagai lelaki paling malang di bandar di tepi sungai itu. Namun, ketenangan dan kerjasama yang keterlaluan inilah yang membuatkan ACP Sulaiman berasa tidak sedap hati. Beliau faham, dalam bidang siasatan, penjenayah sebenar biasanya menunjukkan dua jenis tingkah laku, sama ada hilang kawalan sepenuhnya atau terlalu tenang secara luar biasa. Dan kemudian, apabila laporan bedah siasat selesai, hasil dari unit forensik dihantar, segalanya mula beralih ke arah yang sama sekali berbeza, arah yang tidak pernah dijangka oleh sesiapapun dalam pasukan tugas khas. 3 hari selepas kejadian, Jabatan Forensik Polis Kontingen Pahang melengkapkan laporan bedah siasat. Fail itu dihantar segera pada waktu malam kepada pasukan tugas khas. Bilik mesyuarat senyap sunyi. Hanya kedengaran bunyi kertas diselak perlahan apabila ACP Sulaiman meneliti setiap halaman laporan dengan cermat. Hasil pertama, kedua-dua mangsa, Puan Siti Aisyah, 34 tahun, dan adiknya Adam Haris, 5 tahun, meninggal dunia akibat kehilangan darah yang banyak dari pelbagai luka yang disebabkan oleh objek tajam. Luka pada badan Puan Aisyah tertumpu di bahagian dada dan perut, tikamannya dalam, tepat, menunjukkan penyerang bertindak dengan kuat, ganas dan berniat. Walau bagaimanapun, apabila tiba di bahagian laporan bedah siasat kanak-kanak itu, semua orang mula memberi perhatian. Luka-luka pada badan Adam Haris lebih cetek, tidak mengikut satu arah yang tetap, menunjukkan tanda-tanda teragak-agak dan ragu-ragu. Penganalisis forensik berpendapat penjenayah mungkin mengalami gangguan psikologi semasa menyerang kanak-kanak itu. Ini bukan tindakan perompak yang tidak berhati perut, tetapi tindakan seseorang yang sedang berada dalam keadaan konflik dalaman. Kenyataan itu membuatkan seluruh bilik terdiam, karena jika benar, penjenayah kemungkinan besar mengenali mangsa, malah mungkin ahli keluarga sendiri. Waktu kematian dianggarkan antara jam 20 hingga 21 malam, yaitu sekurang-kurangnya 1,5 jam sebelum Khairul Nizam pulang ke rumah. Hipotesis mengenai rompakan dan pembunuhan oleh itu mula goyah. Jika perompak yang bertindak, dia tidak mempunyai sebab untuk teragak-agak menyerang kanak-kanak itu dan tidak akan pergi dengan tangan kosong sedangkan masih banyak harta benda berharga di dalam rumah. Seorang penyiasat muda bertanya dengan ragu-ragu, "Kalau begitu, bagaimana dengan kesan umpil pada tingkap-tingkat 2, Tuan? Mungkin penjenayah benar-benar masuk dari luar, Tuan?" ACP Sulaiman mengangguk, tetapi suaranya menjadi perlahan. "Mungkin juga. Tapi saya bimbang kesan umpil itu dibuat selepas segalanya berlaku.
Beliau tidak berkata lebih lanjut, tetapi pandangan matanya yang tajam sudah cukup membuatkan semua orang faham. Syakwa sangka telah mula timbul. Walau bagaimanapun, siasatan mesti berdasarkan bukti, bukan firasat. ACP Sulaiman mengarahkan agar sampel kesan biologi pada badan kedua-dua mangsa dan barang-barang di sekeliling diambil untuk analisis lanjut bagi mengesan sebarang DNA asing untuk menentukan kemungkinan kehadiran orang luar di lokasi kejadian. Pada masa yang sama, beliau meminta pasukan penyiasat untuk menyiasat hubungan sosial mangsa. Puan Aisyah dinilai sebagai seorang yang baik hati, ceria, menjalankan perniagaan dalam talian, dan mempunyai banyak hubungan sosial. Di mata jiran-jiran, keluarga mereka kelihatan bahagia. Tetapi apabila disiasat lebih mendalam, pasukan risikan mendapati bahwa baru-baru ini Puan Aisyah kerap menggunakan telepon bimbit pribadinya, sering berbalas mesej pada lewat malam, dan ada kalanya jadwal hariannya berubah secara tiba-tiba. Seorang anggota yang bertanggung jawab dalam bidang teknologi maklumat berkata, beberapa perbualan di telefon mangsa telah dipadamkan, tetapi melalui penyegerahan data, ia boleh dipulihkan. Kami sedang dalam proses pemulihan. Butiran itu segera mendapat perhatian khusus pasukan tugas khas. Tindakan memadam mesej selepas berbual menunjukkan ada kandungan pribadi, sukar untuk dikongsi, dan mungkin berkaitan dengan hubungan di luar perkahwinan. Dari sini, ACP Sulaiman meminta agar satu lagi hala tuju siasatan dibuka. Jangan tolak kemungkinan kes ini berpunca dari konflik perasaan. Siasat semua orang yang pernah mempunyai hubungan pribadi dengan mangsa. Sementara itu, Khairul Nizam masih mengekalkan sikap kerjasamanya. Dia datang ke balai polis apabila diminta, menjawab setiap soalan dengan lancar, malah secara proaktif memberikan maklumat tambahan tentang pekerjaannya, tentang rekan-rekan yang dikenali oleh istrinya. Dia kelihatan tenang, sabar, malah ada kalanya menasehati polis. Tuan-tuan, buatlah kerja dengan teliti. Saya cuma berharap penjahat itu ditangkap supaya roh istri dan anak saya tenang. Tetapi, ketenangan yang luar biasa inilah yang membuatkan ACP Sulaiman berasa tidak selesa. Dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun dalam menyelesaikan kes, beliau faham bahwa orang yang benar-benar bersedih biasanya tidak dapat bercakap sebanyak itu. Namun, tanpa sebarang bukti yang luar biasa, pasukan petugas khas terpaksa meneruskan pengumpulan data objektif. Kini, semua hala tuju siasatan secara rasmi terbahagi kepada dua cabang. Cabang pertama, terus menyiasat kemungkinan pencerobohan dan mencari jejak orang luar. Cabang kedua, meneliti hubungan pribadi Puan Aisyah untuk menentukan sama ada wujud orang ketiga. Kes ini perlahan-lahan beralih dari kes rompakan kepada kes pembunuhan dengan unsur perasaan, walaupun segalanya masih kabur. Di luar tingkap, hujan di Kuantan mula lebat. Setiap titisan seolah-olah mengetuk irama malam yang penuh kegelisahan bagi mereka yang menjalankan tugas siasatan. ACP Sulaiman masih duduk termenung di mejanya, memandang gambar keluarga mangsa di muka depan fail. Senyuman bahagia itu kini hanya tinggal kenangan. Beliau berkata perlahan kepada rakan-rakannya, perasaan manusia sentiasa meninggalkan jejak, tidak kira betapa kuat mereka cuba menyembunyikannya. Kita akan menemuinya. Dan dari usaha memulihkan data telepon Puan Aisyah, satu butiran mengejutkan telah muncul, membuka satu hala tuju siasatan yang sama sekali baru yang tidak pernah difikirkan oleh sesiapa. Pasukan teknikal forensik bekerja sama dengan unit jenayah cyber untuk memulihkan data telepon Puan Aisyah. Tugas ini tidak mudah, kerana sebahagian besar mesej pribadi telah dipadam bersih, malah akaun pribadinya dilindungi dengan pengesahan 2 faktor. Tetapi melalui alat khas, juru teknik berjaya memulihkan sebahagian daripada log perbualan dan sejarah panggilan.
Apabila senarai nombor telefon dipaparkan, satu nama aneh muncul berulang kali dalam bulan terakhir sebelum kejadian. Tidak disimpan dalam senarai kenalan tetapi muncul dengan kerap. Kebanyakan mesej berlaku pada lewat malam. Dalam petikan yang berjaya dipulihkan, gaya bahasa perbualan lebih bersifat pribadi berbanding urusan kerja. Jangan telefon lagi. Kalau Nizam tahu, habislah. Abang cuma nak jumpa awak sekali, nak jelaskan semuanya. Baris-baris perkataan itu membuatkan seluruh pasukan petugas tergamam. Tiada siapa yang berani mengesahkan jenis hubungan ini. Tetapi, jelas ada seorang lelaki kedua yang telah masuk ke dalam kehidupan Puan Aisyah. Pasukan penyiasat menyediakan senarai semua rakan kongsi, pelanggan dan sesiapa sahaja yang pernah berurusan atau bekerja sama dengan Puan Aisyah. Senarai itu setebal berpuluh-puluh muka surat. Setiap orang dihubungi untuk pengesahan. Adakah terdapat hubungan pribadi selain daripada urusan kerja? Pernahkah bertemu secara pribadi dengan Puan Aisyah? Adakah menunjukkan tanda-tanda cemburu, konflik, atau perselisihan faham? Pasukan risikan bekerja siang dan malam selama beberapa hari. Bekerjasama dengan polis dari balai-balai di kawasan tempat Puan Aisyah pernah tinggal dan berniaga. Mereka mengumpul pelbagai maklumat kecil. Ada yang mengatakan Puan Aisyah sangat disukai pelanggan. Ada yang mengatakan dia seorang yang pendiam, dan ada juga yang mendedahkan bahawa kadang-kadang dia menerima panggilan aneh, perbualannya singkat tetapi tegang. Pada masa yang sama, pasukan teknikal menganalisis semula jejak digital pada peranti mangsa. Dari sejarah layaran media sosial, mereka mendapati Puan Aisyah mempunyai satu akaun sampingan yang dibuat lebih setengah tahun lalu, menggunakan gambar pemandangan dan bukannya gambar potret. Akaun ini mempunyai interaksi yang rendah, tetapi sering menerima mesej dari satu akaun lelaki yang juga tidak dikenali. Kedua-dua akaun didaftarkan masuk dari alamat IP di kawasan Kuantan yang sama. Malah ada kalanya waktu pendaftaran masuk bertindih dengan peranti milik Khairul. Ini menimbulkan persoalan besar. Adakah si suami mengetahui tentang hubungan ini? Sepanjang hari-hari siasatan, Khairul Nizam masih mengekalkan imej seorang suami yang bersedih dan tabah. Dia menguruskan pengebumian dengan teliti. Beberapa kali rebah di sisi gambar istri dan anaknya, membuatkan sesiapa yang melihat berasa kasihan. Malah, Khairul secara proaktif menghubungi polis, bertanya tentang kemajuan siasatan dan mencadangkan, kalau perlu, ambil DNA saya untuk perbandingan, mana tahu boleh jumpa jejak asing. Kerjasama yang keterlaluan ini membuatkan ACP Sulaiman semakin curiga. Dalam bidang siasatan, beliau pernah bertemu ramai orang yang benar-benar bersedih. Mereka hanya diam, terpaku dalam kesedihan. Tetapi pada Khairul, beliau melihat satu ketenangan yang tidak normal, seolah-olah dia sedang mengawal emosinya secara sengaja untuk mencipta imej yang sempurna di hadapan semua orang. ACP Sulaiman tidak menyuarakannya, tetapi di dalam fikirannya, beliau telah merangka satu hala tuju. Kita tidak boleh menolak kemungkinan orang yang melaporkan kes ini juga adalah orang yang terlibat. Namun, beliau memutuskan untuk merahsiakan syakwa sangkanya, terus mengarahkan pasukannya untuk menumpukan perhatian kepada lelaki misteri dalam mesej-mesej tersebut. Selama hampir seminggu, pasukan risikan terpaksa bekerja siang dan malam untuk menjejaki telepon itu. Setiap nomor, setiap alamat IP disemak, panggilan tanpa nama, akun media sosial palsu, semuanya dijejaki langkah demi langkah. Pada hari ke-6, satu data yang berjaya dipulihkan membawa sinar harapan. Dalam satu file yang telah dipadam, terdapat satu mesej suara sepanjang 17 saat yang dihantar dari akaun aneh itu pada malam 15 Disember, hanya 3 hari sebelum kejadian. Suara seorang lelaki kedengaran serak. Abang minta maaf, abang tak patut mesej lagi.
Tapi abang masih rindukan awak berdua. Seluruh bilik senyap. Permintaan maaf itu dan cara panggilan awak berdua membuatkan semua orang faham bahawa lelaki itu pernah mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Puan Aisyah dan Adam Haris. ACP Sulaiman segera mengarahkan agar sumber suara itu dijejaki, membandingkan suara itu dengan panggilan-panggilan dari kenalan lama, rakan dan rakan kongsi. Tugas ini memerlukan masa, tetapi sekurang-kurangnya halat tuju siasatan yang baru telah jelas. Pasukan penyiasat kembali ke lokasi kejadian untuk memeriksa sekali lagi barang-barang pribadi Puan Aisyah. Di dalam laci meja solet, mereka menemui sekeping gambar lama Puan Aisyah bersama seorang lelaki yang tidak dikenali dalam satu lawatan ke Kuala Lumpur beberapa tahun lalu. Muka lelaki itu sebahagiannya telah dipotong, seolah-olah dikoyakkan oleh seseorang. Di belakang gambar itu terdapat tulisan pudar dengan pen mata bola. Dulu awak masih senyum macam mentari. Seluruh pasukan terdiam, tiada siapa yang berkata apa-apa. Tetapi dalam hati mereka, semua faham ini bukan lagi kes kebetulan. Motifnya perlahan-lahan muncul dari cinta, pengkhianatan, dan cemburu yang terpendam di dalam sebuah rumah yang kelihatan aman. Walau bagaimanapun, identitas lelaki itu masih menjadi misteri. Tiada siapa yang tahu siapa dia, di mana dia berada, dan adakah dia benar-benar terlibat dalam kes ini. Pasukan petugas khas hanya mempunyai beberapa petunjuk yang samar-samar. Satu suara dalam mesej suara, sekeping gambar yang dikoyakkan, dan siri panggilan lewat malam yang tidak berkesudahan. Tetapi kadang-kadang, butiran-butiran kecil inilah yang menjadi kunci untuk membuka seluruh pintu kebenaran. ACP Sulaiman berdiri di hadapan papan siasatan, matanya terpaku pada garis massa yang dihubungkan dengan benang merah. Setiap titik, setiap butiran dihubungkan oleh satu logik yang rapuh. Beliau berkata perlahan, suaranya rendah, "Kita akan cari dia. Lelaki dalam bayangan ini adalah kepingan teka-teki yang akan menyelesaikan keseluruhan kasus ini." Selepas hampir 2 minggu berusaha gigih menjejaki suara dalam rakaman 17 saat dan siri mesej yang dipadam, akhirnya pasukan risikan teknologi tinggi mendapat hasil perbandingan. Suara dalam fail suara itu sepadan lebih 90% dengan seorang lelaki yang pernah menjadi rakan niaga lama Puan Siti Aisyah, Zainal Arifin, 35 tahun, seorang arkitek bebas yang tinggal di Kuala Lumpur. Apabila laporan itu dihantar, ACP Sulaiman terdiam seketika. Semua data seolah-olah sepadan dengan hipotesis yang telah beliau rangka. Kes ini berpunca dari konflik perasaan. Seorang lelaki yang pernah rapat dengan mangsa kini hilang dari hidupnya sejurus sebelum pembunuhan berlaku. Itu sudah cukup menjadi alasan untuk memanggilnya. Surat panggilan untuk Zainal Arifin dikeluarkan pada keesokan paginya. Apabila hadir di ibu pejabat polis, Zainal kelihatan benar-benar terkejut dan takut. Dia berulang kali menegaskan bahawa dia tidak terlibat dalam kematian Puan Aisyah dan anaknya. "Saya dah tahu tentang kejadian tu, tapi saya tak percaya. Saya dan Aisyah kawan, cuma kawan. Baru-baru ni, dia ada luahkan masalah keluarga. Saya ada nasihatkan dia supaya bertenang. Kami tak pernah melampaui batas." Suara Zainal bergetar, air matanya hampir menitis. Dia menceritakan bahawa 2 tahun lalu, ketika diupah untuk mereka berbentuk dalaman rumah 3 tingkat milik pasangan suami isteri itu, dia dan Puan Aisyah mula berkenalan. Selepas kerja selesai, mereka masih berhubung. Zainal mengakui mempunyai perasaan terhadap Puan Aisyah, tetapi perasaan itu hanya terhenti pada tahap perkongsian dan simpati, sama sekali bukan hubungan terlarang. Para penyiasat bertanya tentang mesej suara dalam telefon mangsa.
Zainal menunduk, suaranya tersekat-sekat. Ya, itu saya. Saya hantar message tuh sebab saya dengar rumah tangga mereka sedang bergolak. Saya cuma nak dia bertenang, jangan buat keputusan terburu-buru. Saya tak sangka jadi macam nih. Keterangan Zainal mengejutkan seluruh pasukan petugas, tetapi apa yang mengubah hala 7 kes ini ialah alibinya. Pada waktu kejadian, antara jam 20 hingga 21 malam, 18 Desember, Zainal sedang menghadiri satu mesyuarat dalam talian bersama pasukan reka bentuknya di Kuala Lumpur dengan 7 orang lain mengesahkannya berserta rakaman video mesyuarat yang disimpan di platform. Apabila disemak semula, semua data sepadan. Malah, alamat IP pendaftaran masuk Zainal dikesan berada di daerah Ceras, Kuala Lumpur, lebih 200 km dari Kuantan. Dengan kata lain, dia tidak mungkin berada di lokasi kejadian semasa kes itu berlaku. Para penyiasat terpaksa mengakui bahawa lelaki dalam bayangan telah muncul, tetapi bukan sebagai pembunuh. Kes yang seolah-olah hampir selesai tiba-tiba menemui jalan buntu. Apabila semua bukti mengesahkan alibinya, pasukan petugas khas terpaksa menyemak semula keseluruhan hipotesis. Jika bukan kekasih mangsa, siapa lagi yang boleh bertindak sekejam itu? Tiada jejak orang asing, tiada harta benda hilang, tiada konflik hutang. Semua kemungkinan perlahan-lahan disingkirkan. ACP Sulaiman dan rakan-rakannya terpaksa kembali ke lokasi kejadian untuk kali ketiga. Setiap sudut kecil diperiksa dengan teliti, kesan tapak kasut, cap jari, helaian benang, rambut, kesan darah, tetapi tiada sebarang petunjuk baru muncul. Apa yang tinggal hanyalah satu realiti yang kejam. Penjenayah bertindak dalam masa yang singkat, melakukannya dengan kemas, mempunyai pengetahuan tentang rumah itu, dan cukup tenang untuk mereka-reka lokasi kejadian palsu. Setiap butiran kecil perlahan-lahan menunjuk kepada satu perkara yang menakutkan. Penjenayah itu bukan orang luar. Tetapi jika begitu, mengapa semua bukti masih menuju ke arah yang tidak pasti? Pasukan risikan kembali dengan wajah letih. Semua orang gelisah. Kes ini seolah-olah dihalang oleh satu tangan gaib. Setiap kali mereka fikir telah menemui jalan, mereka terperosok ke jalan mati. Dalam satu mesyuarat lewat malam, ACP Sulaiman berdiri senyap di sebelah peta kes. Matanya terhenti pada gambar keluarga Khairul dan Adam Haris yang pecah pada hari pindah rumah. Dengan senyuman mesra, beliau berkata perlahan, suaranya rendah tetapi tegas. Ada sesuatu dalam rumah ini yang kita masih belum nampak. Seseorang yang tahu selok-belok rumah ini, tahu tabiat kedua-dua mangsa, barulah boleh bertindak sepantas itu. Tetapi tanpa bukti konkret, syakwasangka hanyalah syakwasangka. Pasukan petugas khas terpaksa terus menunggu hasil analisis DNA dari Jabatan Kimia Malaysia. Laporan yang tidak siapa sangka, itulah yang menjadi kunci untuk menentukan keseluruhan kes. Buat masa ini, fail kes ditangguhkan dengan status penjenayah belum dikenal pasti, tetapi semua mata pasukan penyiasat tertumpu pada satu titik, si suami Khairul Nizam. Tiada siapa yang menyuarakannya, tetapi semua faham jika tiada orang luar ditemui, jawapannya mungkin berada di dalam rumah itu sendiri. Malam itu, angin di Kuantan bertiup kencang, hujan lebat turun, membersihkan sisa debu nipis yang masih ada di beranda tempat tragedi itu berlaku. Para pegawai polis jenayah masih berjaga di meja kerja mereka, menanti hasil DNA, sesuatu yang boleh mengubah sepenuhnya lanskap kes ini. Mereka tidak tahu bahawa hanya beberapa hari lagi, laporan analisis itu akan membuatkan semua orang terkejut sehingga sesak nafas. Pada hari-hari awal tahun yang sejuk, suasana di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang lebih suram dari biasa. Seluruh pasukan tugas khas seolah-olah terperangkap dalam kabus tebal.
Semua hala tuju siasatan telah diterokai. Semua petunjuk membawa ke jalan buntu. Penjenayah seolah-olah lenyap tanpa meninggalkan jejak. Namun, bagi ACP Sulaiman yang telah bergelumang berpuluh-puluh tahun dalam bidang ini, beliau faham bahawa kadangkala titik perubahan tidak datang dari teknik siasatan canggih, tetapi terletak pada prosedur yang kelihatan paling membosankan. Suatu pagi, ketika pasukan risikan masih menyemak semula saksi-saksi di sekitar Taman Seri Mahkota, ACP Sulaiman memanggil seluruh pasukan petugas khas ke bilik mesyuarat. Suaranya perlahan tetapi tegas. Kita akan mulakan semula dari awal. Ikut prosedur yang betul, langkah demi langkah. Jangan tinggalkan satu butiran pun. Kata-kata itu membuatkan ramai di dalam bilik itu terkejut. Selepas hampir setengah bulan berhempas pulas mengikuti pelbagai hala tuju siasatan, dari suspek cinta tiga segi hingga rompakan dan pembunuhan, semua orang sudah keletihan. Memulakan semula dari awal kedengaran seperti sia-sia. Tetapi bagi ACP Sulaiman, itulah satu-satunya cara untuk mencari kejanggalan yang tersembunyi di antara beratus-ratus laporan, gambar, dan keterangan. Mengikut peraturan dalam kes pembunuhan yang melibatkan unsur kekeluargaan, pihak penyiasat sentiasa mengambil sampel DNA semua orang yang berkaitan, termasuk mangsa dan ahli keluarga, untuk tujuan perbandingan kesan biologi di lokasi kejadian. Prosedur ini sudah menjadi kebiasaan bagi penyiasat, tetapi dalam kes yang terlalu rumit, kadangkala ia dianggap remeh kerana dianggap hanya sebagai formaliti. Pasukan teknikal forensik segera membawa kit peralatan ke rumah Khairul Nizam. Pada masa ini, dia masih lagi seorang suami malang yang mendapat simpati orang ramai. Jiran-jiran menceritakan bahawa selepas pengebumian, Khairul jarang keluar rumah, hanya berkurung di dalam rumah dengan mata yang cengkung, jambang dan rambutnya dibiarkan panjang. Apabila mendengar polis datang untuk mengambil sampel DNA, dia tidak menunjukkan sebarang reaksi terkejut, malah mengangguk setuju serta-merta. Tuan-tuan, buatlah apa yang perlu. Saya pun cuma berharap pembunuh isteri dan anak saya ditangkap, kata Khairul, suaranya serak. Sambil berkata, dia menghulurkan tangannya kepada pegawai forensik untuk diambil sampel darah, dengan tenang sepenuhnya. Sikap kerjasamanya itu membuatkan pasukan petugas tidak menaruh sebarang syak wasangka lagi. Sampel Khairul bersama dengan sampel dari kedua-dua mangsa dimeterai dengan teliti dan dihantar segera pada hari yang sama ke Jabatan Kimia Malaysia untuk analisis. Satu prosedur operasi yang kelihatan mudah, tetapi secara senyap-senyap telah membuka satu pintu yang sama sekali baru untuk kes ini. Hari-hari menunggu hasil analisis adalah hari-hari yang paling panjang. ACP Sulaiman sering duduk seorang diri di bilik kerjanya, membaca semula setiap laporan, setiap gambar lokasi kejadian. Beliau teringat wajah Khairul Nizam pada malam itu. Seorang lelaki melutut di tengah-tengah lopak darah, meraung sehingga serak. Pemandangan itu membuatkan pegawai risikan yang paling berpengalaman pun berasa kasihan. Tetapi semakin beliau memikirkannya, semakin beliau merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Seorang lelaki yang baru sahaja menyaksikan tragedi paling ngeri dalam hidupnya, tetapi air matanya kering dengan begitu cepat. Cara dia bercerita juga terlalu lancar, terlalu teratur. Beliau bergumam, walau bagaimanapun, perasaan itu hanyalah firasat, tanpa bukti. Semua spekulasi tidak bermakna. Dan oleh itu, ACP Sulaiman hanya boleh berharap pada hasil analisis DNA, satu kebenaran yang tidak boleh dipalsukan. Sementara menunggu, pasukan teknikal menemui satu lagi butiran di lokasi kejadian. Sehelai rambut pendek yang melekat pada cadar tidak sepadan dengan sampel rambut pasangan mangsa atau kanak-kanak itu. Helaian rambut itu disimpan sejuk dan dihantar bersama dalam kumpulan analisis.
Biasanya kes rompakan dan pembunuhan meninggalkan jejak yang serupa, tetapi kali ini kehadiran helaian rambut itu membuatkan ACP Sulaiman lebih memberi perhatian. Beliau meminta agar makmal analisis membandingkan semua kesan biologi antara 3 orang dalam keluarga itu dan sampel yang dikumpul, termasuk perbandingan pertalian darah bapa dan anak. Beberapa pegawai risikan muda terkejut. Tuan, adakah perlu untuk menentukan pertalian darah dalam kes ini? Kes ini tiada unsur perebutan harta keluarga. ACP Sulaiman hanya menjawab ringkas, ikut sahaja prosedur. Sementara menunggu hasil, pasukan petugas khas terus memantau Khairul Nizam secara senyap. Yang anehnya, walaupun baru kehilangan istri dan anak tidak sampai 2 minggu, Khairul sudah kembali bekerja di syarikat pembinaannya. Dia bersikap tenang, tidak mengelak dari polis, malah menelepon untuk bertanya tentang kemajuan siasatan. Seorang rakan sepasukan ACP Sulaiman bertanya, dia terlalu tenang tuan, tapi mungkin itu cara setiap orang menghadapi kehilangan. ACP Sulaiman tidak menjawab, hanya memandang keluar tingkap. Di matanya, penjenayah yang bijak sering cuba kelihatan lebih normal daripada yang sepatutnya. Beliau pernah menyaksikan banyak kes di mana penjenayah adalah orang yang melaporkan kes itu, juga pernah melihat pembunuh yang boleh menangis sehingga pengsan di hadapan pengebumian mangsa yang dibunuhnya sendiri. Walau bagaimanapun, semua pemikiran itu hanyalah firasat. Apa yang beliau perlukan adalah bukti yang tidak dapat disangkal, sesuatu yang hanya sains boleh berikan. Pada hari ke-9 sejak sampel dihantar, Jabatan Kimia Malaysia memaklumkan bahwa keputusan telah siap dan sedang dalam proses untuk dihantar. Seluruh pasukan petugas khas hampir menahan nafas. Tiada siapa yang menyangka bahawa satu langkah prosedur rutin boleh menjadi titik perubahan bagi keseluruhan kes. Petang itu, ketika sinaran matahari terakhir menyinari tingkap ibu pejabat polis, seorang pegawai makmal membawa sampul surat yang dimiterai terus ke tangan ACP Sulaiman. Beliau mengambilnya, mengangguk perlahan mengucapkan terima kasih, lalu membukanya. Baris pertama yang tertera di matanya. Keputusan analisis DNA selesai, terdapat penemuan khas. Mata komander tua itu mengecil sedikit, jantungnya berdegup lebih laju, tetapi beliau tetap tenang meletakkan dokumen itu di atas meja, mengangkat telepon memanggil ketua-ketua pasukan. Mesyuarat tergempar malam ini. Kita dah ada keputusan. Malam itu, bilik mesyuarat pasukan tugas khas terang benderang sehingga lewat malam. Semua orang hadir, mata mereka tertumpu pada setiap pergerakan ACP Sulaiman. Beliau meletakkan fail di hadapannya, suaranya menjadi rendah. Tuan-tuan, saya dah baca laporan ini dan nampaknya keseluruhan hala 7 siasatan kita akan berubah. Tiada siapa yang bersuara. Dalam keheningan itu, hanya kedengaran bunyi angin bersiul di luar tingkap. ACP Sulaiman mengangkat muka memandang sekeliling meja. Matanya perlahan-lahan berhenti. Ini bukan lagi kes rompakan, bukan juga kes cinta seperti yang kita sangka, tetapi mungkin satu tragedi lain, satu tragedi yang berpunca dari dalam rumah itu sendiri. Semua orang tergamam. Mereka belum faham sepenuhnya maksud kata-kata itu, tetapi dapat merasakan perubahan yang akan datang. Semua ahli pasukan tugas khas telah hadir. Bunyi jam dinding bergema dengan setiap detikan yang kering. Apabila ACP Sulaiman dengan cermat membuka sampul surat, tiada siapa yang berani bersuara. Beliau mengeluarkan setiap helai kertas, membacanya perlahan-lahan. Hanya beberapa saat kemudian, keningnya berkerut, wajahnya yang tenang tiba-tiba menjadi tegang. Mereka yang duduk di sekeliling meja saling berpandangan, hati mereka bagai dibakar. Seorang pegawai penyiasat tidak dapat menahan diri, lalu bertanya perlahan,
Lapor Tuan, ada apa-apa yang luar biasa? ACP Sulaiman meletakkan kertas itu, memandang sekeliling sekali lagi. Beliau tidak menjawab serta-merta, sebaliknya mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, menghisapnya dalam-dalam. Asap putih berkepul-kepul, suaranya menjadi rendah dan serak karena terharu. Keputusan analisis pertalian darah menunjukkan satu perkara yang sangat istimewa. DNA Khairul Nizam tidak sepadan dengan DNA adik Adam Haris. Bilik itu seolah-olah membeku, semua orang terkejut. Beberapa orang pikir mereka salah dengar. Seorang pegawai muda terlepas cakap, "Tidak." Tidak sepadan. Maksudnya, kanak-kanak itu bukan anak kandungnya. ACP Sulaiman mengangguk, matanya masih memandang ke bawah pada file itu. Betul, mereka berdua tiada hubungan darah, bapak dan anak. Kata-kata ringkas itu jatuh, tetapi gemanya seperti satu letupan yang menghancurkan semua hipotesis yang telah dikejar oleh pasukan petugas khas selama ini. Anggapan tentang rompakan atau pembunuhan karena cemburu biasa kini menjadi tidak bermakna. Satu kebenaran lain yang lebih dalam, lebih pahit, mula kelihatan. Kes ini bukan sekadar kehilangan, ia adalah satu tragedi keluarga yang disembunyikan terlalu rapi. ACP Sulaiman membuka halaman seterusnya. Laporan analisis bukan sahaja berhenti pada keputusan pertalian darah, tetapi juga mempunyai analisis kebarangkalian ralat yang hampir sifar. Kebarangkalian Khairul Nizam adalah bapa biologi kepada Adam Haris adalah 0,001%. Kesimpulan, tiada hubungan pertalian darah. Angka-angka yang dingin dan tidak berperasaan itu mempunyai kuasa untuk memecahkan semua alasan. Bagi penyiasat, DNA tidak berbohong. Ia adalah kebenaran yang paling telanjang, tanpa emosi, tanpa tipu helah. Seorang pegawai dari pasukan teknikal forensik berkata perlahan, "Kalau begitu, motifnya mungkin di sini. Seorang lelaki yang tahu anak yang disayanginya selama 5 tahun bukan anak kandungnya, boleh hilang akal." Kata-kata itu seperti percikan api kecil, membuatkan semua rantaian yang kelihatan terputus sebelum ini tiba-tiba bersambung menjadi satu rangkaian yang logik dan menakutkan. Sejak malam kejadian, ACP Sulaiman sentiasa merasakan ada sesuatu yang tidak kena pada beberapa butiran kecil. Tingkap-tingkat 2 mempunyai tanda-tanda di umpil, tetapi tiada kesan tapak kaki asing. Di dalam bilik tidur, barang-barang berselerakan, tetapi hanya di permukaan, tiada harta benda berharga yang hilang. Senjata pembunuhan adalah sebilah pisau dapur milik rumah itu sendiri. Semua itu, ketika tiada hala tuju siasatan yang jelas, boleh dianggap sebagai jejak palsu yang ditinggalkan oleh perompak. Tetapi kini, apabila keputusan DNA menedahkan kebenaran, segalanya tiba-tiba menjadi logik yang menyeramkan. Jika Khairul Nizam tahu anak itu bukan darah dagingnya, kemarahan, cemburu, dan perasaan dikhianati boleh membuatnya meletup. Ketika itu, kes rompakan dan pembunuhan hanyalah satu sandiwara yang direkanya untuk menyembunyikan jenayahnya sendiri. ACP Sulaiman memandang keluar tingkap. Suaranya menjadi perlahan, seolah-olah bercakap dengan dirinya sendiri. Ada kes di mana penjenayah tidak perlu melarikan diri. Dia hanya perlu berlakon dengan baik. Beliau paham psikologi lelaki, terutamanya lelaki seperti Khairul, berjaya, mempunyai kedudukan, dihormati. Bagi mereka, penemuan bahwa anak itu bukan darah dagingnya tidak ubah seperti tikaman pisau pada marwah pada ego mereka yang paling tinggi. Banyak kes sebelum ini menunjukkan bahwa orang seperti itu boleh menjadi gila dalam sekelip mata, dan sekelip mata itu cukup untuk mengubah seorang bapa yang penyayang menjadi pembunuh.
Pasukan petugas khas bersetuju bahawa keputusan analisis DNA bukan sahaja bukti saintifik tetapi juga motif utama. Mereka menyemak semula perjalanan hidup Khairul Nizam sepanjang bulan-bulan sebelum pembunuhan. Dia pernah membawa anaknya menggunting rambut, pernah memuat naik gambar anaknya di media sosial dengan penuh kebanggaan. Tetapi kira-kira 2 bulan kebelakangan ini, jiran-jiran melihatnya kurang bercakap, sering minum seorang diri. Pernah seorang kawan baiknya menceritakan bahwa Khairul pernah bertanya separuh bergurau, "Kalau satu hari nanti kau dapat tahu istri kau curang, kau rasa aku akan buat apa?" Ketika itu, semua orang menganggapnya hanya sebagai kata-kata kosong orang yang sedang bersedih karena masalah perniagaan. Tetapi kini, setiap perkataan itu menjadi petanda awal sebuah tragedi. Malam itu, ACP Sulaiman tidak tidur. Di atas meja, fail DNA masih terbuka. Beliau menambah beberapa baris catatan dengan pensel dalam buku kerjanya. Motif, cemburu, suspek utama, Khairul Nizam, panggil semula untuk soal siasat. Beliau tahu langkah seterusnya akan sangat berbahaya, berhadapan dengan seorang lelaki yang sedang menyembunyikan jenayah dan pada masa yang sama tenggelam dalam kesakitan dikhianati. Hanya satu kesilapan kecil boleh membuatnya bertindak ganas. Tetapi beliau juga faham, inilah kunci untuk membuka pintu kebenaran, sesuatu yang beliau dan rekan-rekannya telah cari selama hampir sebulan. Sebelum meninggalkan bilik, beliau berdiri lama. Di bawah cahaya lampu yang malap, laporan analisis DNA berkilauan putih, satu cahaya sains tetapi juga cahaya yang mendedahkan tragedi manusia. Kerana kadangkala kebenaran bukan saja menyelamatkan keadilan, ia juga boleh menghancurkan seluruh kehidupan seseorang. Kes yang seolah-olah buntu kini mempunyai jalan keluar, tetapi itulah juga masanya pasukan petugas khas terpaksa berhadapan dengan cabaran paling sukar. Bagaimana untuk memaksa seorang suami, seorang bapa yang mendapat simpati seluruh masyarakat untuk berhadapan dengan jenayahnya sendiri? Malam itu, ACP Sulaiman mengeluh perlahan. Beliau tahu, pagi esok pertarungan minda yang sebenar akan bermula, dan kali ini lawannya bukan orang asing, tetapi seorang lelaki yang baru sahaja kehilangan segalanya, keluarga, maruah, dan juga kemanusiaan. Pagi 12 Januari 2025, suasana di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang sekali lagi terasa berat. Selepas mendapat keputusan analisis DNA, pasukan petugas khas memutuskan untuk memanggil Khairul Nizam untuk disoal siasat kali kedua. Kali ini bukan lagi sesi soal siasat biasa, tetapi pertarungan minda yang sebenar antara seorang komander berpengalaman dan seorang penjenayah yang telah menyembunyikan jenayahnya di sebalik topeng kesedihan yang sempurna. Khairul Nizam melangkah masuk ke dalam bilik, penampilannya masih sama seperti biasa, lebih kurus, wajahnya cengkung, matanya letih. Dia memandang sekeliling, melihat ACP Sulaiman duduk di hujung meja, lalu menunduk hormat dengan suara perlahan, "Saya dah beritahu semua, tak tahu apa lagi yang tuan-tuan nak tanya." ACP Sulaiman tersenyum, satu senyuman yang tenang dan sukar ditafsir. Beliau menuangkan secawan air untuk Khairul, suaranya rendah dan rata. "Kami cuma nak jelaskan beberapa butiran lagi. Encik beri kerjasama yang sangat baik. Sikit lagi kita boleh tutup kes ni." Kata-kata itu kedengaran lembut, tetapi di dalamnya tersembunyi satu perangkap psikologi yang telah dipasang. Para penyiasat veteran faham, untuk mendedahkan seorang penjenayah tidak perlu paksaan, cukup dengan membuatnya bercanggah dengan kata-katanya sendiri. ACP Sulaiman memulakan dengan soalan-soalan biasa. "Encik sampai rumah pukul berapa tepat? Bila nampak isteri dan anak, apa yang encik buat dulu? Ada nampak tanda-tanda pintu diumpil yang lain tak?"
Khairul Nizam menjawab dengan lancar tanpa teragak-agak. Kata-katanya keluar seolah-olah telah dihafal, kedengaran sempurna. Tetapi, bagi seseorang yang telah berpuluh-puluh tahun memerhati penjenayah seperti ACP Sulaiman, kelancaran itulah yang menjadi tanda paling mencurigakan. Beliau memandang Khairul dengan teliti, lalu bertanya perlahan, "Encik sayang istri encik?" Khairul terdiam seketika, satu soalan yang kelihatan emosional, tetapi cukup untuk membuatkan wajahnya kaku seketika. "Mestilah, kami sangat bahagia." "Saya tak faham kenapa semua ni jadi pada keluarga saya." ACP Sulaiman mengangguk, mengeluarkan satu sampul surat berwarna kuning dari begnya, meletakkannya perlahan di atas meja. "Encik Khairul, saya percaya encik pun mahu kebenaran terbongkar, dan kami dah ada satu keputusan yang sangat penting yang boleh bantu cari pembunuh sebenar." Suasana di dalam bilik serta-merta berubah. Khairul mengangkat kepala, matanya bercampur antara rasa ingin tahu dan ketakutan. ACP Sulaiman membuka sampul surat, mengeluarkan sehelai kertas dengan logo Jabatan Kimia Malaysia, lalu menolaknya ke arah Khairul. Di bahagian atas tertera tulisan tebal, "Kesimpulan analisis DNA. Tiada hubungan pertalian darah bapa dan anak antara Khairul Nizam dan Adam Haris." Khairul merenung baris-baris perkataan itu. Dalam sekelip mata, wajahnya yang pucat berubah warna, bibirnya bergetar, matanya terbeliak, tangannya tanpa sedar merenyuhkan kertas itu. Bilik itu menjadi sunyi sepi. Hanya kedengaran bunyi jam dinding yang berdetik, seolah-olah mengira degupan jantung kedua-dua mereka. ACP Sulaiman berkata perlahan, "Encik boleh jelaskan perkara ni, Encik Khairul?" Pada mulanya, Khairul cuba bertenang. Dia tersenyum paksa. Suaranya menjadi serak. "Tuan-tuan, silap ni. Mungkin sampel tertukar. Saya tak percaya pada angka-angka ni." ACP Sulaiman tidak bertindak balas, hanya menolak sehelai kertas lagi. Laporan perbandingan sampel rambut, sampel darah, keputusan yang disahkan oleh dua penganalisis bebas. "Tiada kesilapan, Encik Khairul. Semua sampel dimeterai dan diambil terus dari rumah encik. Sains tidak berbohong." Kata-kata itu seperti tikaman terakhir. Peluh mula mengalir di pelipis Khairul. Matanya menjadi kosong, memandang ke ruang kosong. Kemudian tiba-tiba dia ketawa. Satu tawa kering yang tersekat di kerongkong. Rupanya tuan-tuan dah tahu semuanya. ACP Sulaiman mencondongkan badannya sedikit, matanya tetap tenang. "Saya tak tahu semuanya, tapi mungkin encik boleh ceritakan selebihnya." Sejak detik itu, Khairul Nizam mula tergelincir dari topeng ketenangannya. Jari jemarinya bergetar, suaranya pecah menjadi serpihan. Saya dah syak lama dah. Berbulan-bulan saya hidup tak berani pandang muka anak saya. Setiap kali dia senyum, saya rasa sakit sebab dia tak serupa saya langsung." Dia menundukkan kepala ke meja, bahunya terhinjut-hinjut, kemudian mengangkat muka semula, matanya merah menyala. "Saya dah buat ujian. Saya curi-curi ambil rambut budak tu, bawa pergi periksa, dan keputusannya sama macam yang tuan-tuan ada. Tiada siapa di dalam bilik itu berkata apa-apa lagi. Semua hanya diam, membiarkan lelaki itu meluahkan segalanya. Saya tanya dia tak menafikan, cuma menangis. Dia kata, itu kesilapan masa lalu. Budak tu tetap anak saya. Tapi macam mana saya nak tahan? 5 tahun saya bela anak orang lain tanpa tahu apa-apa." Suaranya pecah, hilang di tengah-tengah ruang yang tegang. ACP Sulaiman mengangguk perlahan, masih sabar mendengar. Beliau tahu inilah masanya kebenaran perlu dibiarkan timbul dengan sendirinya. Selepas hampir sejam, Khairul diam lama, kemudian tiba-tiba, dia mengangkat muka memandang tepat ke mata ACP Sulaiman. "Malam tu saya tak berniat nak bunuh mereka, saya cuma nak berbincang."
Tapi bila saya nampak dia tengah bermain dengan budak tu, tengok senyuman mereka berdua, dalam kepala saya cuma ada warna merah. Saya tak ingat apa yang saya buat lagi. Bila saya sedar, darah ada di mana-mana. Saya dah hilang segalanya. Suaranya tersekat, air mata mengalir, bukan lagi lakonan, tetapi satu kejatuhan yang sebenar. Khairul menunduk, tangannya mencengkam kuat tepi meja, seolah-olah mau menghukum dirinya sendiri. Saya tahu saya patut mati, tapi masa tu saya cuma nak rasa sakit tu hilang, sekejap saja. ACP Sulaiman meletakkan tangannya di atas meja, mengeluh perlahan. Encik boleh pilih untuk pergi, encik boleh pilih untuk diam, pilih untuk memaafkan, tapi encik pilih untuk membunuh mereka dan membunuh diri encik sendiri dalam bentuk yang lain. Kata-kata itu bukan untuk menghukum, tetapi sebagai satu penutup bagi seorang manusia yang telah melampaui batas akal. Apabila laporan selesai dibuat, Khairul menandatanganinya. Tulisan tangannya bergetar seperti ditiup angin. Sebelum dibawa pergi, dia menoleh dan bertanya perlahan, "Tuan Sulaiman, kalau Tuan di tempat saya, Tuan boleh maafkan tak?" ACP Sulaiman diam seketika, lalu menjawab, "Saya tak tahu, tapi saya tahu satu perkara. Bila kita biarkan kebencian mengawal diri, kita bukan lagi manusia." Pintu bilik ditutup, bunyi kunci besi bergema kering. Di dalam bilik hanya tinggal bau rokok dan fail kes yang berselerakan. Kes ini secara rasmi ditutup dengan pengakuan Khairul Nizam. Tetapi bagi mereka yang menjalankan tugas siasatan, ini bukan satu kemenangan. ACP Sulaiman berdiri lama di tepi tingkap, memandang ke arah sungai Kuantan yang mengalir tenang. Beliau tahu di sebalik perkataan kes selesai, terdapat 3 nyawa yang terperangkap dalam satu lingkaran tanpa jalan keluar, di mana cinta, maruah, dan pengkhianatan bersatu menjadi tragedi. Dalam laporan yang dihantar kepada pihak atasan, beliau hanya menulis 1 baris ringkas. Kes Khairul Nizam, motif, cemburu akibat penemuan anak tidak mempunyai pertalian darah. Senjata, pisau dapur di lokasi kejadian. Masa kejadian, 20.30, 18 Desember 2024. Tiada ulasan, tiada luahan emosi, tetapi semua orang faham di sebaliknya adalah rasa terkilan seumur hidup bagi mereka yang memegang neraca keadilan. ACP Sulaiman menyalakan sebatang lagi rokok, berkata perlahan kepada rakan mudanya, "Kita selesaikan kes, tapi kita tak dapat selamatkan sesiapa." Perkara paling menakutkan kadang-kadang bukan penjenayah, tetapi emosi manusia bila ditolak ke had. Asap rokok perlahan-lahan hilang, cerita yang seolah-olah telah berakhir, tetapi gemanya akan terus menghantui sebagai satu peringatan tentang kuasa pemusnah kebencian dan kepalsuan dalam rumah tangga. Langit Kuantan pada pagi itu masih kelabu, seolah-olah menanggung beban musim tengkujuh yang belum berakhir. Di hadapan pintu pagar Mahkamah Tinggi, barisan orang ramai berdiri senyap memandang ke dalam. Tempat perbicaraan Khairul Nizam sedang berlangsung. Kes ini telah menggegarkan seluruh bandar kecil di tepi sungai itu selama berbulan-bulan. Suasana di dalam Dewan Mahkamah senyap sehingga menyeramkan. Di barisan hadapan, Khairul Nizam yang pernah menjadi seorang jurutera pembinaan yang disegani, seorang suami dan bapa yang penyayang, kini hanya tinggal bayangan kurus kering dalam pakaian penjara berwarna oranye, rambutnya telah dipotong pendek, matanya cengkung. Dia tidak lagi menangis, tidak juga cuba membela diri, segalanya kini sia-sia. Di hadapannya, di kandang tertuduh, adalah imej sepasang tangan yang pernah membina sebuah rumah untuk istri dan anaknya. Tetapi, sepasang tangan itulah juga yang telah menamatkan riwayat orang yang paling disayanginya.
Hakim membacakan semula keseluruhan kandungan pertuduhan. Setiap perkataan yang diucapkan bergema seperti hirisan pisau dalam keheningan. Tertuduh Khairul Nizam, 38 tahun, beralamat di Taman Seri Mahkota, Kuantan, dituduh atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dengan keadaan yang memberatkan, yaitu membunuh 2 orang yang mempunyai hubungan keluarga rapat dengan mangsa. Suara pembaca pertuduhan kedengaran perlahan, berat dan dingin. Di barisan belakang, kedengaran beberapa esakan. Seorang wanita separuh umur, ibu kepada mangsa Aisyah, duduk tertunduk, kedua-dua tangannya yang bergetar menggenggam sehelai sapu tangan putih. Dari awal hingga akhir, dia tidak berkata sepatah pun, hanya memandang ke arah kandang tertuduh, di mana lelaki yang pernah dianggapnya sebagai menantu, sedang menunduk tidak berani mengangkat muka. Apabila diminta untuk memberikan kenyataan terakhir, Khairul Nizam berdiri. Dia perlahan-lahan, suaranya rendah dan serak. Saya tiada apa lagi untuk dikatakan bagi pihak diri saya. Saya hanya ingin memohon maaf. Maaf kerana membiarkan kebencian mengaburi akal saya. Saya layak mati, tapi saya berdoa agar roh istri dan anak saya tenang. Walaupun sudah terlambat, saya harap semua orang faham. Saya pernah menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Dia berhenti, menarik nafas dalam-dalam, lalu memandang ke arah ibu mertuanya. Pandangannya penuh penyesalan. Mak, saya tahu saya takkan dimaafkan. Tapi kalau ada kehidupan lain, saya tetap berharap dapat jadi menantu Mak hanya untuk menebus dosa ini. Suasana di dalam dewan seolah-olah membeku. Bunyi esakan dari barisan belakang membuatkan ramai orang berpaling. Beberapa orang dalam majelis hakim menunduk mencatat, tetapi mata mereka memancarkan rasa simpati dan kesedihan. Selepas lebih 2 jam berbincang, majelis hakim kembali. Seluruh dewan berdiri. Suara hakim kedengaran tegas tetapi berat. Mahkamah dengan ini mendapati tertuduh Khairul Nizam bersalah atas tuduhan membunuh. Hukuman gantung sampai mati. Kata-kata itu bergema kering. Beberapa jeritan kecil kedengaran dari belakang, lalu senyap. Khairul memejamkan matanya, mengangguk perlahan, tiada reaksi, tiada rayuan. Mungkin baginya, hukuman itu bukan satu hukuman, tetapi satu pembebasan terakhir. 2 baris air mata mengalir di wajahnya yang cengkung. Lelaki itu pernah memiliki segalanya, pekerjaan, keluarga, penghormatan. Kini hanya tinggal satu nama yang terikat dengan jenayah. Petang itu, apabila orang ramai telah bersurai, ACP Sulaiman masih berada di situ. Beliau berdiri seorang diri di hadapan pintu pagar mahkamah, memandang ke langit yang kelabu pekat. Angin sejuk bertiup, membawa bunyi desiran daun-daun pokok di tepi jalan. Seorang rakan muda mendekatinya, berkata perlahan, Tuan Sulaiman, akhirnya selesai juga. ACP Sulaiman menyalakan rokok, mengeluh. Ya, selesai di atas kertas sahaja, tapi dalam hati mereka yang terlibat, mungkin takkan pernah selesai. Beliau tahu kes ini akan menghantui ramai orang, bukan sahaja kerana tahap kekejamannya, tetapi kerana puncanya terletak pada sesuatu yang sangat manusiawi, kepercayaan dan pengkhianatan. Hanya satu rahsia yang disimpan, satu pembohongan dalam perkahwinan telah menghancurkan 3 nyawa dan menyebabkan ramai lagi terpaksa hidup dalam kesakitan. Dalam perjalanan pulang, van yang membawa banduan bergerak perlahan melintasi jambatan Tanjung Lumpur. Di bawahnya, Sungai Kuantan masih mengalir. Airnya tenang, seolah-olah tidak tahu bahwa satu tragedi manusia baru saja ditutup di tepiannya.
Khairul Nizam duduk diam, matanya kosong memandang keluar. Mungkin dia sedang teringat rumahnya yang pernah penuh dengan gelak tawa, tempat di mana dia pernah menjadi tonggak, suami, dan bapa. Hanya satu saat yang buta, dia telah menghancurkan segalanya, dan kini dia hanya tinggal sendirian, telanjang di hadapan hukuman nuraninya. Di dalam bilik pemandu, seorang pegawai polis muda memandang melalui cermin pandang belakang. Dia tidak melihat seorang penjenayah, tetapi seorang manusia yang ditelan oleh kebenciannya sendiri. Malam itu, ACP Sulaiman duduk seorang diri di pejabatnya. Beliau membuka buku catatannya, menulis baris terakhir kes itu. Penutup kes Khairul Nizam. Punca, konflik psikologi akibat penemuan istri curang dan anak tidak mempunyai pertalian darah. Akibat 2 orang maut, seorang dihukum mati. Akar umbi, kepalsuan dan kegagalan mengawal emosi. Beliau menutup buku itu, bersandar di kerusinya. Bertahun-tahun dalam bidang ini, beliau telah menyaksikan beratus-ratus kes, tetapi setiap kali berhadapan dengan jenayah karena cinta, beliau masih merasakan hatinya pedih. Karena berbeza dengan pembunuhan karena uang atau dendam, kes seperti ini sentiasa membawa bersamanya secebis kelemahan, secebis naluri yang tidak dapat diselamatkan. Kalaulah mereka berbincang lebih awal, kalaulah ada seseorang yang campur tangan, kalaulah dia tidak membiarkan egonya lebih tinggi daripada kemanusiaan, beliau bergumam, tetapi kalaulah hanya wujud dalam penyesalan. Keadilan boleh membawa kesamarataan, tetapi tidak boleh menghidupkan semula mereka yang telah pergi, juga tidak boleh menyembuhkan hati yang telah hancur. Kes Khairul Nizam disebut-sebut di akhbar, televisi dan media sosial selama berbulan-bulan. Orang ramai berbincang, berdebat, mengutuk, bersimpati. Tetapi apabila berita itu perlahan-lahan reda, yang tinggal hanyalah sepasang kubur sepi, tempat istri dan anak kecil itu bersemadi bersama. Di atas batu nisan terukir tulisan, "Ibu dan anak selamanya bersama." Tiada siapa yang mengukir nama si suami, tetapi setiap kali angin bertiup, orang masih seolah-olah mendengar suara esakan seseorang bercampur dengan bunyi desiran daun. Seorang bekas pegawai polis pernah berkata, "Dalam semua kes, perkara yang paling saya takuti bukanlah darah atau jenayah, tetapi saat manusia menghilangkan dirinya sendiri. Ketika itu, mereka tidak lagi tahu mana yang betul, mana yang salah." Kes Khairul Nizam ditutup dengan hukuman mati, tetapi hukuman nurani akan mengikutinya hingga ke akhir hayat. Itu bukan sahaja cerita tentang jenayah, tetapi satu peringatan bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan, dalam konflik, dalam kebisuan. Kerana kadangkala tragedi tidak datang dari pengkhianatan, tetapi dari cara kita tidak tahu bagaimana untuk berhadapan dengan kesakitan dan memaafkan. Satu pengakuan awal, satu pelukan yang terlambat mungkin boleh menyelamatkan sebuah keluarga. ACP Sulaiman kemudiannya pernah berkata kepada pelajarnya, menyelesaikan kes itu mudah, menjaga orang dari jatuh itu yang sukar. Kerana dalam setiap manusia ada satu sisi gelap, hanya perlukan satu retakan kecil, cahaya akan padam. Cerita itu akhirnya bukan sahaja satu kes jenayah, ia adalah cermin yang memantulkan batas-batas rapuh cinta, kepercayaan, dan ego. Seorang mati, seorang dihukum, tetapi seluruh masyarakat disedarkan. Dan mungkin itulah tujuan terakhir keadilan, agar tragedi seperti ini tidak berulang lagi. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga tamat. Boleh tak kongsikan sedikit Anda semua sedang menonton dari mana? Dari Malaysia ke? Singapura? Brunei? Atau mungkin dari negara lain? Saya suka sangat baca komen-komen Anda.
Apa pendapat Anda tentang cerita kali ini? Adakah ia memberi kesan atau pengajaran buat Anda? Coba kongsikan di ruangan komen ya. Saya doakan semoga Anda semua yang sedang menonton sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan sentiasa berada dalam lindungan Tuhan. Jaga diri baik-baik walau dimanapun Anda berada. Dan kalau Anda sendiri ada cerita menarik atau pengalaman yang ingin dikongsikan bersama, jangan segan-segan untuk ceritakan di ruangan komen. Mana tahu cerita Anda boleh menjadi inspirasi atau pengajaran untuk kami semua.